Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Harapnya anda telah mempelajari lebih banyak komponen-komponen utama linguistik sebelum ini seperti morfologi, sintaksis laras bahasa, retorik peristilahan dan kali ini kita beralih kepada bab yang agak menarik untuk dipelajari iaitu wacana. Intipati bab yang saya akan terangkan ini akan menyedarkan anda bahawa secara teknikalnya di dalam bidang linguistik, anda hanya mengenali konsep wacana ini dalam bentuk pemahaman yang biasa dan mudah saja. Tetapi kali ini, wacana haruslah disedari sangat dekat dengan kehidupan anda seharian. Jadi, untuk mengenali apa itu wacana secara lebih dekat, jom saya terangkan. Baiklah, para pelajar semua, setiap masa kita berbual, membaca dan berkomunikasi menggunakan bahasa dalam pelbagai bentuk sama ada secara lisan maupun tulisan. Semua bahasa tidak terkecuali akan menggunakan bahasa untuk menyampaikan idea atau gagasan dan keadaan ini mewujudkan satu komponen linguistik yang dikenali sebagai wacana. Sebenarnya, wacana digunakan semasa kita bercakap ataupun kita kenali sebagai pengucapan. Semasa kita memberi maklum balas, ketika berbicara dan juga sebenarnya semua ini melibatkan makna dan konteks ketika itu. Jadi saya rasa semua jelas bahawa konteks yang dimaksudkan juga dikenali sebagai pragmatik. Berikutnya saya akan terangkan definisi wacana ya. Okey, wacana kita gunakan dalam semua bidang komunikasi secara meluas ya. Seperti dalam bidang penterjemahan, komunikasi, pemilihan genre, bidang kesusastraan, pengajaran dan banyak lagi seperti yang anda lihat dalam paparan sekarang. Okey. Jadi saya nak mengimbas semula bab laras bahasa yang anda telah pelajari sebelum ini. Penggunaan wacana sangat penting dalam menentukan laras bahasa sesebuah teks sama ada dalam bentuk laras bahasa politik, penulisan formal ataupun tidak formal, perbualan dan sebagainya. Maka, daripada penerangan ringkas saya, daripada paparan-paparan sebelum ini, saya boleh katakan bahawa wacana itu sebenarnya bermaksud bahawa kita perlu faham sebagai satu bentuk komunikasi bertulis atau lisan, tetapi syaratnya kuantiti atau banyaknya idea itu mesti lebih daripada sintaksis atau perenggan. Ingat lagi, sintaksis maksudnya ayat. Okey, jadi jika sekadar satu atau dua sintaksis ataupun satu atau dua perenggan, tidaklah kita boleh katakan sebagai wacana. Jadi, ingat ya konsep itu. Untuk memudahkan anda faham dan jelas tentang maksud wacana yang telah saya terangkan, paparan-paparan berikut ialah contoh wacana yang terdapat di sekeliling kita. Okey, perhatikan ya.
Saya nak terangkan sedikit tentang apakah rumusan yang kita boleh berikan untuk contoh-contoh yang telah saya nyatakan ini. Jadi, dengarkan ya, apakah rumusannya. Baik, rumusan yang pertama yang anda mesti ingat ialah kita mesti lihat wacana itu dari aspek kandungannya, ya. Maksudnya, kandungan yang saya maksudkan ialah kuantiti atau banyaknya maklumat yang diberikan, ya. Wacana ni sebenarnya tidak boleh dilihat sekadar dari bentuknya, sama ada berbentuk novel, cerpen, resepi, kitab, majalah, buku atau sebagainya, tetapi konten ataupun kandungan ataupun maklumat-maklumat yang diberikan mestilah melebihi daripada kadar perenggan ataupun ayat. Itu dia punya syarat, ya. Syarat yang pertama untuk kita panggil sesebuah sumber itu sebagai wacana. Yang kedua, kalau maklumat itu dalam satu ayat atau satu perenggan ringkas, bahan itu tidak boleh dipanggil sebagai wacana. Itu hanya sekadar bentuk kenyataan atau maklumat ringkas. Okey, macam mana cara kita nak kenal sesuatu sumber komunikasi itu wacana? Mudah saja, ya. Kita perlu lihat ia mestilah ada banyak halaman ataupun yang kita kenali sebagai muka surat. Lagi ada apa lagi? Okey, ada banyak bab. Kemudian ada banyak bahagian ataupun mempunyai tema. Tema itu mestilah mempunyai pendahuluan, isi dan penutup yang boleh menunjukkan kronologi cerita atau kandungannya. Itulah wacana yang kita boleh kenal dari segi identiti ataupun sifatnya. Seterusnya, saya banyak menyentuh komunikasi tulisan, ya. Jadi, bagaimana pula dengan komunikasi lisan pula? Jadi, kalau kita nak kenal wacana lisan, kita boleh lihat durasi perbualannya. Selain pada durasi perbualan, kita boleh lihat durasi pengucapannya atau perbicaraannya yang agak panjang. Jadi, itulah ciri utama wacana lisan.